Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama dengan Cikgu Fanida dalam mempelajari biologi tingkatan 4 KSSM. Pada hari ini, Cikgu akan menerangkan satu lagi bab yang menarik iaitu bab 12, koordinasi dan gerak balas dalam manusia bahagian 1. Pada akhir pembelajaran, anak-anak dapat 12.1 koordinasi dan gerak balas. Membuat urutan dan memerihalkan komponen dalam koordinasi manusia iaitu rangsangan, reseptor, pusat integrasi, efektor dan gerak balas. Mengenal pasti dan memerihalkan rangsangan luar dan rangsangan dalam. Menyenaraikan jenis-jenis reseptor deria berdasarkan rangsangan yang terlibat iaitu kemoreseptor, termoreseptor, mekanoreseptor, baroreseptor, fotoreseptor dan nosiseptor. Mewajarkan keperluan bergerak balas terhadap rangsangan luar dan rangsangan dalam. 12.2 Sistem saraf. Membina carta organisasi dan menerangkan struktur sistem saraf pusat. Menerangkan fungsi bahagian sistem saraf pusat dalam koordinasi dan gerak balas. Berkomunikasi tentang fungsi bahagian sistem saraf periferi dalam koordinasi dan gerak balas. 12.3 Neuron dan sinaps. Melukis dan melabel struktur neuron deria dan neuron motor. Mencerahkinkan fungsi setiap jenis neuron dalam penghantaran impuls. Menjelaskan struktur sinaps dan fungsinya. Menerangkan penghantaran impuls merentasi sinaps. Baiklah, Cikgu teruskan dengan 12.1 koordinasi dan gerak balas. Organisma mempunyai keupayaan untuk mengesan perubahan dalam persekitarannya dan bergerak balas terhadap perubahan ini. Keupayaan ini dikenali sebagai kepekaan, manakala perubahan merangsang gerak balas disebut rangsangan. Rangsangan terdiri daripada rangsangan luar dan rangsangan dalam. Rangsangan luar. Rangsangan dari persekitaran luar termasuk cahaya, bunyi, bau, rasa, suhu persekitaran, tekanan dan sentuhan. Rangsangan dalam pula. Rangsangan dari persekitaran dalam merangkumi perubahan tekanan osmosis darah, perubahan suhu badan dan perubahan aras gula dalam darah. Mamalia mengesan rangsangan melalui sel deria khas yang disebut sebagai reseptor. Apabila reseptor mengesan sesuatu rangsangan seperti bunyi, rangsangan ditukarkan kepada impuls saraf. Impuls saraf dihantar ke otak melalui sel saraf ataupun neuron. Otak merupakan pusat integrasi untuk menterjemah impuls saraf dan mengkoordinasi sesuatu gerak balas yang sesuai. Gerak balas merujuk kepada cara organisma bertindak balas selepas mengesan sesuatu rangsangan. Bahagian badan yang melakukan gerak balas dikenali sebagai efektor. Contoh efektor ialah otot dan juga kelenjar. Reseptor dan efektor akan bekerjasama untuk membawa perubahan yang sesuai bergantung pada rangsangan yang dikesan. Koordinasi.
Koordinasi merupakan proses pengesanan rangsangan oleh reseptor yang berakhir dengan gerak balas yang bersesuaian oleh efektor. Peranan koordinasi dan gerak balas dijalankan oleh dua sistem yang berlainan iaitu sistem saraf dan sistem endokrin. Kedua-dua sistem ini bekerjasama untuk mengkoordinasi dan mengawal gerak balas. Okey, kita lihat rajah 12.1 iaitu komponen utama dan laluan yang terlibat dalam mengesan dan bergerak balas terhadap perubahan persekitaran luar. Okey, cuba kita lihat. Okey, rangsangannya ialah bunyi telefon berdering. Itu contoh rangsangan dari persekitaran luar. Okey, apa dilakukan? Okey. Dia akan dikesan oleh reseptor deria dalam organ deria dan akan diubah menjadi impas. Okey, impas saraf. Kemudian, impas saraf ini akan dihantar melalui neuron deria. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Neuron deria. Okey, ke mana? Dia akan hantar ke pusat integrasi. Di pusat integrasi iaitu otak, impas saraf akan diinterpretasi dan suatu gerak balas akan dicetuskan. Kemudian, impas akan dihantar melalui neuron motor. Sayang, ini neuron deria. Okey, yang ini pula neuron motor. Okey, dia akan hantar ke mana? Dia akan hantar ke efektor. Efektor ataupun tangan kita akan menghasilkan gerak balas iaitu dia mengangkat telefon. Okey. Seterusnya, rajah 12.2 komponen utama dan laluan yang terlibat dalam mengesan dan bergerak balas terhadap perubahan persekitaran dalam. Okey, cikgu teruskan. Rangsangan dari persekitaran dalam contohnya tekanan darah meningkat semasa berlari. Okey, ini dalaman. Siapa yang kesan? Ia akan dikesan oleh reseptor yang dikenali sebagai baroreseptor di mana reseptor ini berada di arkar aorta dan juga arteri karotid. Kemudian, impas saraf dihantar melalui neuron deria ke pusat integrasi iaitu otak tadi kan. Kemudian, di pusat integrasi iaitu pusat kawalan kardiovaskular di medula oblongata, ia akan menghantar impas saraf melalui neuron motor ke efektor. Cikgu ulang lagi sekali. Pusat kawalan kardiovaskular tadi akan menghantar impas saraf melalui neuron motor ke efektor. Efektor pula, dia akan bergerak balas iaitu pengecutan otot kardium jantung menjadi perlahan dan pengembangan diameter salur darah untuk menurunkan tekanan darah ke julat normal. Jadi, semasa mula-mula rangsangan tadi, tekanan darah kita meningkat kan. Jadi, lepas dapat mengesan dan gerak balas ni kepada kita, kepada dalam diri kita, maka tekanan darah kita akan menurun dan dia akan ke julat yang normal semula. Jenis-jenis reseptor. Reseptor deria yang terdapat pada hujung gentian saraf mengesan maklumat di persekitaran luar dan dalam. Lokasi reseptor bergantung pada jenis rangsangan yang dikesan. Setiap jenis reseptor biasanya peka terhadap jenis rangsangan tertentu. Misalnya, reseptor deria yang mengesan rangsangan luar terdapat dalam organ deria khas seperti mata, hidung,
lidah dan kulit. Manakala reseptor deria yang mengesan rangsangan dalam terdapat dalam organ dalaman yang spesifik. Misalnya sel pankreas yang mengesan aras gula dalam darah. Okey, jadual 12.1 terdapat jenis-jenis reseptor deria dan juga rangsangan yang terlibat. Kita lihat reseptor deria pertama iaitu fotoreseptor. Ia akan memberi rangsangan kepada cahaya. Okey, bagus. Kalau termoreseptor, okey, apa dia? Perubahan suhu. Kalau kemoreseptor, kimia. Okey, bahan kimia. Baroreseptor untuk perubahan tekanan. Mekanoreseptor. Okey, sentuhan dan tekanan. Nociceptor. Kesakitan. Okey, seterusnya. Okey, Raja 12.3 ini merupakan contoh pengesanan rangsangan luar oleh fotoreseptor. Foto kan? Kalau foto, rangsangan terhadap cahaya, rangsangan cahaya. Okey? Cikgu teruskan lagi, keperluan gerak balas. Keupayaan organisma untuk mengesan perubahan dalam persekitaran luar dan bergerak balas terhadap rangsangan tersebut amat penting untuk kemandirian organisma. Bagi sesetengah haiwan, perubahan keadaan iklim yang mendadak mendorong haiwan mencari tempat perlindungan yang baharu. Keupayaan organisma untuk mengesan perubahan persekitaran dalam juga sangat penting supaya maklumat disampaikan ke pusat integrasi. Pusat integrasi kemudian akan menghantar maklumat kepada efektor untuk bergerak balas terhadap perubahan tersebut. Kesimpulannya, manusia dan haiwan perlu bergerak balas agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan persekitaran. Kita lihat kepada praktis formatif 12.1. Apakah maksud gerak balas? Gerak balas merujuk kepada cara sesuatu organisma bertindak balas selepas mengesan sesuatu rangsangan. Nombor 2, apakah organ deria yang mempunyai reseptor deria mekanoreseptor? Mekanoreseptor tekanan dan juga sentuhan. Apakah organ deria tersebut? Jawapannya ialah kulit. Okey. Ketiga, pada pendapat anak-anak, mengapa koordinasi sangat penting bagi manusia? Koordinasi sangat penting untuk manusia kerana sebarang perubahan yang berlaku di persekitaran luar atau dalam badan kita dapat dikesan dan gerak balas yang sewajarnya dapat dilakukan. Okey, yang last sekali, nombor 4. Anda terasa gigitan nyamuk di kaki anda lalu memukul nyamuk tersebut. Huraikan laluan yang terlibat dalam mengesan dan bergerak balas terhadap rangsangan gigitan nyamuk. Okey, jawapan dia ialah, okey, mula-mula sekali rangsangannya ialah gigitan nyamuk. Okey. Mekanoreseptor akan mendapatkan rangsangan tersebut, akan menerima rangsangan tersebut dan dihantar ke neuron deria. Kemudian dihantar ke pusat integrasi iaitu di otak. Pusat integrasi akan menghantar maklumat ke efektor melalui neuron motor. Okey, efektor ni contohnya tangan. Mungkin maklumat yang diberikan tu ialah memukul nyamuk tersebut. So, gerak balasnya adalah memukul nyamuk. Okay, cikgu teruskan kepada 12.2, sistem saraf.
Sistem saraf manusia terdiri daripada rangkaian sistem saraf atau neuron. Sistem saraf ini dibahagikan kepada dua subsistem utama, iaitu sistem saraf pusat yang terdiri daripada otak dan juga saraf tunjang. Kedua, sistem saraf periferi terdiri daripada 12 pasang saraf kranium dan 31 saraf spina. 31 pasang saraf spina. Saraf kranium menghantar impas dari dan ke otak. Cikgu ulang. Saraf kranium dia hantar impas dari dan ke otak. Itu maksud dia. Okey. Seterusnya, saraf spina pula dia menghantar impas dari dan ke saraf spina. Okey. Dari saraf tunjang dan ke saraf tunjang. Okey. Ini merupakan rajah skema menunjukkan organisasi sistem saraf manusia. Yang cikgu cakap tadi tu, sistem saraf pusat terdiri daripada otak dan juga saraf tunjang. Ini saraf tunjang. Ini saraf tunjang. Dan bahagian ini ialah otak. Okey. Sistem saraf periferi terdiri daripada 12 pasang saraf kranium, okey, dan 31 pasang saraf spina dan ada reseptor deria. Itu sistem saraf periferi. Okey. Otak. Tahukah anak-anak bahawa otak terdiri daripada lebih kurang 100 bilion neuron. Okey? 100 bilion neuron. Otak merupakan pusat koordinasi dan kawalan bagi manusia. Bahagian-bahagian utama otak manusia ialah cerebrum, hipotalamus, cerebellum, medulla oblongata dan juga kelenjar pituitari. Cikgu teruskan dengan cerebrum. Okey, cerebrum merupakan struktur yang paling besar dan kompleks yang berada di bahagian hadapan otak. Permukaannya berlipat-lipat. Kenapa berlipat-lipat? Dia untuk menambahkan luas permukaan untuk memuatkan lebih banyak saraf. Merupakan pusat mengawal emosi, pendengaran, penglihatan, personaliti dan tindakan terkawal. Cerebrum dia akan menerima maklumat dan rangsangan daripada reseptor. Maklumat ini akan dianalisis, diintegrasi dan dihubungkait untuk menghasilkan persepsi deria. Gerak balas ditentukan dan arahan diberikan kepada efektor. Cerebrum juga bertanggungjawab terhadap keupayaan mental yang tinggi seperti pembelajaran, kebolehan mengingat, kemahiran berbahasa dan kemahiran matematik. Seterusnya, cerebrum. Cerebrum memelihara keseimbangan badan serta koordinasi pengecutan otot untuk pergerakan badan. Seterusnya, medulla oblongata terletak pada anterior cerebellum, mengawal tindakan luar kawal seperti denyutan jantung, pernafasan, pencernaan makanan, penvasocerutan, tekanan darah, peristalsis, muntah, batuk, bersin dan menelan. Kelenjar pituitari terletak pada dasar hipotalamus, kelenjar utama dalam sistem endokrin. Kelenjar ini merembeskan hormon yang mengawal rembesan hormon oleh kelenjar endokrin yang lain. Ataupun kelenjar pituitari ini kita kenali sebagai master gland. Okay. Seterusnya,
hipotalamus. Mengkoordinasi homeostasis merupakan pusat kawalan untuk mengawal atur suhu badan, keseimbangan air, tekanan darah serta mengesan kelaparan, dahaga dan keletihan. Hipotalamus menghubungkan sistem saraf kepada sistem endokrin melalui kelenjar pituitari, mengawal rembesan beberapa jenis hormon kelenjar pituitari. Okey, seterusnya saraf tunjang. Saraf tunjang terkandung dalam turus vertebra ataupun dikenali sebagai tulang belakang dan dikelilingi oleh bendalir cerebrospina yang berfungsi memberi perlindungan dan membekalkan saraf tunjang dengan nutrien. Maksudnya, bendalir cerebrospina ni fungsi dia nak beri perlindungan kepada saraf tunjang dan juga dia akan bekalkan nutrien kepada saraf tunjang. Saraf tunjang terdiri daripada jisim putih. Jisim putih terdiri daripada akson yang disalut dengan salut Mayling, dan memanjang ke atas dan ke bawah saraf tunjang. Ini jisim putih. Nanti cikgu tunjuk di mana jisim putih. Kedua, jirim kelabu. Jirim kelabu. Cikgu sebut jisim tadi kan? Salah, jirim. Jirim putih, jirim kelabu. Di mana kelihatan seperti rama-rama ataupun huruf H. Jirim kelabu ni terdiri terutamanya daripada badan sel dan dikelilingi oleh jirim putih. Nanti cikgu tunjukkan. Saraf spina muncul dari saraf tunjang melalui dua cabang, iaitu dua cabang pendek yang dikenali sebagai akar dorsal dan akar ventral. Fungsi saraf tunjang adalah untuk memproses beberapa jenis maklumat deria dan menghantar gerak balas melalui neuron motor. Mengawal tindakan refleks. Contoh tindakan refleks apa dia? Badan kita ataupun tangan kita dialihkan apabila terkena benda panas ataupun tercucuk duri yang tajam. Itu tindakan refleks. Menghubungkan otak dengan sistem saraf periferi. Fungsi struktur terperinci saraf tunjang yang akan diringkaskan dalam rajah 12.6. Ini dia keratan rentas yang menunjukkan struktur terperinci saraf tunjang di mana ada bahagian jirim putih dan jirim kelabu. Yang tadi tu cikgu cakap jirim kelabu ni kan bentuk dia macam bentuk huruf H. Inilah bentuk H. Kemudian macam bentuk rama-rama pun ya. Ini sayap dia. Bentuk rama-rama. Jirim putih. Ini jirim kelabu, jirim putih yang ni. Di mana jirim putih ni dia mengandungi akson bersalut Mayling. Kemudian perasan tak anak-anak yang warna purple ni? Yang warna purple ni adalah neuron deria. Kemudian yang warna merah ni namanya neuron motor. Kemudian yang warna oranye ni dikenali sebagai neuron gerganti. Yang ini dinamakan neuron gerganti. Cikgu teruskan dulu satu persatu. Ganglion akar dorsal, di mana badan sel neuron deria akan terkumpul dalam ganglion akar dorsal. Yang bahagian membengkak di sini ni. Dia ada badan sel neuron deria. Ini badan sel ni. Kemudian akar dorsal. Akar dorsal mengandungi akson neuron deria. Neuron deria. Ni neuron deria kat sini. Akar dorsal ni di sini. Ini dia. Macam gelung ni kan. Cikgu tunjuk ni gelung ni. Inilah benda ni.
Okey, yang mana dia menghantar impas saraf dari reseptor deria ke saraf tunjang. Ini ialah reseptor deria kan. Kemudian ada rangsangan di sini. Okey, dia hantar ke saraf tunjang. Kemudian akar ventral. Akar ventral mengandungi neuron motor. Yang warna merah ni, neuron motor. Okey, di mana fungsi dia menghantar impas saraf dari saraf tunjang ke efektor. Maknanya, daripada saraf tunjang ni, dia hantar saraf ke efektor di sini. Okay? Kalau lihat anak panah dia, ni anak panah dia ke sini. Kalau neuron deria ni, anak panah dia ke sini. Menerima rangsangan, hantar ke sistem saraf pusat. Hantar ke saraf tunjang. Kemudian, kalau saraf spina ni, neuron motor ni, dia menghantar impas dari saraf tunjang ke efektor. Ni anak panah dia. Okey, cikgu teruskan lagi. Saraf spina mengandungi neuron deria dan neuron motor. Saraf spina. Inilah saraf spinanya. Ini ni kawasan ni. Ni. Okey. Kawasan ni saraf spina. Dia ada neuron deria dan neuron motor. Duduk dalam ni. Okey, cikgu teruskan lagi. Sistem saraf periferi. Sistem saraf periferi terdiri daripada sistem saraf soma yang mana mengawal tindakan terkawal, sistem saraf autonomi mengawal tindakan luar kawal, contohnya denyutan jantung ataupun pengecutan salur darah. Okey. Cikgu teruskan lagi. Fungsi sistem saraf periferi ialah menghubungkan reseptor deria dan efektor kepada sistem saraf pusat. Okey, cikgu teruskan dengan praktis formatif 12.2. Jelaskan peranan otak dalam koordinasi badan. Okey, jawapan dia. Otak menerima pelbagai jenis maklumat daripada reseptor. Otak menganalisa, mengintegrasi dan menghubungkait maklumat tersebut supaya membentuk satu gambaran menyeluruh yang bermakna. Selepas maklumat diproses, gerak balas yang sewajarnya akan ditentukan dan arahan akan diberikan kepada efektor supaya efektor dapat melakukan gerak balas. Bandingkan fungsi cerebellum dengan medulla oblongata. Okey, cerebellum berfungsi mengawal dan menyelaras pergerakan badan serta memelihara keseimbangan badan. Okey, manakala medulla oblongata pula dia mengawal gerak balas yang tidak disedari seperti tindakan peristalsis. Memanglah kan, kalau berlaku peristalsis dalam badan kita, contohnya di esophagus ataupun di bahagian pencernaan, kita tak perasan pun. Okey, maknanya tindak balas yang tidak disedari. Yang tu dikawal oleh medulla oblongata. Ketiga, nyatakan satu perbezaan antara fungsi sistem saraf soma dengan sistem saraf autonomi. Satu perbezaan. Okey, sistem saraf soma mengawal semua tindakan terkawal. Manakala sistem saraf autonomi mengawal tindakan luar kawal. Jelaskan mengapa kita dapat menahan bersin. Jelaskan mengapa kita tidak dapat menahan bersin. Bersin ni tindakan terkawal ke tindakan luar kawal? Tindakan luar kawal kan? Tindakan tanpa kawalan kita. So, kita tidak boleh menahan bersin kerana tindakan ini adalah gerak balas luar kawalan. (12.3) Neuron dan sinaps. Sistem saraf
terdiri daripada berjuta-juta sel saraf yang disebut neuron. Struktur asas neuron terdiri daripada badan sel, akson, dendrit, salut myelin, nodus Ranvier dan bonggol sinaps. Kita lihat rajah 12.7. Ini merupakan struktur asas dan fungsi bahagian neuron. Kita lihat satu persatu fungsi dia. Pertama sekali, dendrit. Dendrit merupakan cabang pendek daripada badan sel. Dendrit menerima impas saraf dari neuron lain atau persekitaran luar dan menghantarnya ke arah badan sel. Ini dendrit. Ini dendrit, ini badan sel. Okey? Ini badan sel. Yang warna hitam ni nukleus. Okey? Badan sel. Badan sel mempunyai nukleus dan banyak unjuran sitoplasma yang disebut dendrit. Badan sel mengintegrasi isyarat dan mengkoordinasi aktiviti metabolisme. Ketiga, akson. Akson ialah cabang panjang. Dendrit merupakan cabang pendek kan? Okey, akson merupakan cabang panjang daripada badan sel. Okey? Akson membawa impas keluar dari badan sel ke neuron lain atau efektor. Yang mana akson? Yang ni, cikgu tunjuk Yang ni ni akson ni sampai ke bawah ni. Okey. Kemudian salut myelin. Salut myelin ialah membran penebat yang menyaluti akson. Fungsi salut myelin melindungi neuron daripada kecederaan, berfungsi sebagai penebat impas elektrik, kemudian dia membekalkan nutrien kepada akson. Ini salut myelin yang warna pink ni. Ini warna pink ni. Okey. Cikgu teruskan lagi. Bonggol sinaps. Bonggol sinaps merupakan pembengkakan pada hujung cabang akson. Ini akson tadi kan? Di hujung cabang akson dia ada macam orang panggil pembengkakan. Ini kepembengkakan. Okey? Ini merupakan bonggol sinaps, hujung cabang akson. Apa fungsi dia? Bonggol sinaps ni dia menghantar isyarat ke sel otot, sel kelenjar atau dendrit neuron lain. Okey, cikgu teruskan lagi. Nodus Ranvier. Nodus Ranvier iaitu mempunyai bahagian yang tidak disaluti oleh salut myelin. Kat bahagian mana? Ni. Tak ada salut myelin kat sini kan? Ni pun tak ada salut myelin. Okey? Ni. Okey, nodus Ranvier, bahagian celahan ini disebut sebagai nodus Ranvier. Nodus Ranvier membantu mempercepatkan pengaliran impas saraf dengan membolehkan impas saraf melompat dari satu nodus ke nodus berikutnya. Okey, cikgu teruskan dengan jenis dan fungsi neuron. Okey, kita mulakan dengan neuron motor. Okey, neuron motor ada ni dendrit, nukleus, badan sel, akson. Ini merupakan arah pengaliran impas dan ini merupakan bonggol sinaps. Okey, neuron motor terdapat dalam akar ventral saraf spina, menerima impas saraf dari neuron gerganti, sistem saraf pusat dan menghantar impas saraf ke efektor seperti otot atau kelenjar untuk menghasilkan gerak balas yang sewajarnya. Badan sel terdapat dalam jirim kelabu saraf tunjang. Neuron deria terdapat dalam akar dorsal saraf spina. Okey. Ini neuron deria. Arah pengaliran ni macam ni ke sini. Ni bonggol sinaps. Kita lihat bonggol sinaps sebab dia di hujung. Okey. Kemudian membawa impas saraf dari reseptor organ deria
ke sistem saraf pusat. Badan sel terdapat dalam ganglion akar dorsal. Dendrit menerima impas saraf dari reseptor dan menghantar ke arah badan sel. Impas saraf dialirkan dari badan sel melalui akson ke neuron berikutnya. Okey, seterusnya, neuron geganti. Neuron geganti, arah pengaliran impas macam ni kan, ke sini. Okey, ini bongo synapse. Okey, cikgu teruskan. Neuron geganti yang terdapat dalam sistem saraf pusat menghubungkan neuron deria kepada neuron motor. Badan sel terdapat secara berkelompok dalam jirim kelabu sistem saraf pusat. Menghantar impas saraf dari neuron deria ke sistem saraf pusat dan dari sistem saraf pusat ke neuron motor. Itu maksud neuron geganti. Struktur sinap dan fungsinya. Maklumat dihantar di sepanjang neuron melalui isyarat elektrik yang dikenali sebagai impas saraf. Impas ialah gelombang cas positif yang dialirkan di sepanjang akson ke bonggol sinaps. Maksudnya ada elektrik lah sebab dia ada gelombang cas positif. Terdapat satu celah sempit yang dikenali sebagai sinaps yang memisahkan bonggol sinaps daripada dendrit neuron yang menerima impas. Isyarat elektrik yang membawa maklumat mesti dipindahkan merentasi sinaps supaya pemancaran impas dapat diteruskan ke neuron berikutnya. Sinaps memainkan peranan penting untuk membenarkan impas saraf dipindahkan dalam satu arah. Dengan itu, sinaps boleh mengawal jenis impas yang merentasinya. Okey, penghantaran impas merentasi sinaps. Pemancaran impas merentasi sinaps adalah secara kimia. Bahan kimia yang terlibat ialah neurotransmitter yang disimpan di dalam vesikel sinaps yang terkumpul di hujung bonggol sinaps. Dua contoh neurotransmitter, iaitu bahan kimia tadi tu, yang dijumpai dalam kebanyakan sinaps adalah asetokolina dan juga noradrenalina. Okey. Contoh lain ada serotonin dan juga dopamin. Okey. Proses pemancaran impas melalui sinaps adalah lambat kerana proses ini berlaku secara kimia. Pada mulanya, isyarat elektrik akan ditukarkan kepada isyarat kimia dalam bentuk neurotransmitter. Kemudian, penukaran semula bahan kimia kepada isyarat elektrik pada membran neuron penerima. Ini dia neuron bonggol sinaps yang kemudian cikgu ada cakap tadi ada celahan sempit tadi kan. Celahan sempit ni yang dikenali sebagai sinaps. Okey. Kemudian bahan kimia tadi namanya neurotransmitter. Ini neurotransmitter. Okey. Yang ni ialah bonggol sinaps iaitu pembengkakan tadi tu yang di hujung akson. Kemudian di sini banyak mitokondria. Dalam bonggol sinaps banyak mitokondria. Kemudian ni vesikel sinaps. Okey. Kemudian ini merupakan neuron. Neuron penerima. Ni neuron penerima. Okey, ini bahagian neuron penerima lah. Okey. Kemudian yang warna biru ni merupakan protein reseptor. Okey. Di sini ada nombor 1, 2, 3. Apakah 1, 2, 3 tu? Cuba tengok. Nombor 1 di sini ya. Apabila impas elektrik sampai ke bonggol sinaps, vesikel sinaps akan dirangsang.
Okey, apabila vesikel sinaptik dirangsang, dia akan bebaskan neurotransmitter ke dalam sinaps, iaitu celahan sempit tadi. Okey, kedua, neurotransmitter meresap melalui sinaps dan bergabung dengan protein reseptor yang spesifik. Ini yang warna biru ni ialah protein reseptor yang merupakan reseptor pada dendrit neuron penerima. Di mana neuron penerima? Ini neuron penerima ni. Ini bahagian ni semua ni. Okey, kemudian nombor 3 di sini, pergabungan neurotransmitter dengan reseptor merangsang pencetusan impas yang seterusnya supaya impas dapat dipancarkan terus melalui neuron ini. Okey, praktis formatif 12.3. Apakah fungsi neuron motor? Fungsinya menerima impas saraf dari neuron gerganti ke sistem saraf pusat. Lalu dia akan hantarnya ke efektor seperti otot ataupun kelenjar supaya efektor dan kelenjar dapat bergerak balas dengan sewajarnya. Mengapa bongosinaps mengandungi banyak mitokondrion? Cikgu dah tunjuk ni kan. Mengapa mengandungi mitokondrion? Kalau kita ingat kembali apakah fungsi mitokondrion ni? Iaitu dia tempat penjanaan tenaga kan. Okey? Jadi jawapan dia ialah untuk menjana tenaga. Untuk apa tenaga ni? Yang diperlukan untuk penghantaran impas saraf. Sebab itulah dalam bongosinaps ada banyak mitokondrion. Ketiga, bagaimanakah impas elektrik dihantar melalui sinaps? Impas elektrik dihantar melalui sinaps secara kimia iaitu melibatkan neurotransmitter. Okey, seterusnya dan last sekali, ramalkan apa yang berlaku kepada penghantaran impas sekiranya neuron tidak mempunyai salut myelin. Jawapan dia, penghantaran impas diperlahankan kerana tiada nodus Ranvier. Baiklah. Kita jumpa lagi dekat dalam bahagian yang kedua, bab 12. Cikgu sudahi dahulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.